InsyaAllah pada pagi ini kita berada pada muka surat 40, fasal yang ke-9, peringkat-peringkat kehambaan. Banyak kali kita mengulangi dan kita sudah memahami dan merasai bahawa kita tidak lebih daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lahirkan manusia ni tak ada seorang pun, semuanya adalah hamba. Tak ada seorang pun untuk dijadikan tuan. Semuanya dijadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wa ilma, Ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya, saya hormati dan saya muliakan pihak pengurusan masjid, yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh pengurus setia pengajian Rawdatul Muslimah Masjid Al-Falah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi bicara ringkas kita daripada kitab Risalatut Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita berada pada muka surat 40, fasal yang ke-9, peringkat-peringkat kehambaan. Banyak kali kita mengulangi dan kita sudah memahami dan merasai bahawa kita tidak lebih daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lahirkan manusia ni tak ada seorang pun, semuanya adalah hamba. Tak ada seorang pun untuk dijadikan tuan. Semuanya dijadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pagi ni kita nak belajar, adakah hamba ini sama? Maka tidak. Di sana ada peringkat-peringkat hamba. Kerana apa? Kerana melihat kepada keadaan kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini peringkat-peringkat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala berkata, awalul maqamat, maqam yang pertama, as-sabru ala muradihi, adalah sabar terhadap kehendaknya, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nak lihat seorang hamba itu berada pada peringkat yang pertamanya dalam kehidupan kehambaannya kepada Allah, maka dia sabar segala ketentuan dan kehendak Allah ke atas dirinya. Yang kedua, wa awsatuha ar-ridha bi muradih. Maqam pertengahan ialah redha dengan kehendaknya. Redha iaitu menerima sepenuhnya, berpuas hati dengan segala-gala kehendak Allah ke atas dirinya. Wa akhiruha, dan yang paling tinggi peringkat kehambaannya ialah antakunu bi muradihi, kamu jadi dengan kehendaknya. Apa maksudnya? Mengikut seluruh dan semua keinginannya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu matan dia ataupun teks yang akan kita belajar pada pagi ini. Kita ulang balik ya. Maqam di sini ialah merujuk kepada kedudukan hati seorang hamba. Kita ada dua perkataan yang selalu kita ulang sebelum ni kan. Yang pertama dinamakan hal ataupun ahwal. Hati kita ada dua keadaan. Saya sebut lagi sekali. Hati kita ni ada dua keadaan. Kerana apa? Kerana ukuran seseorang sama ada dia hamba Allah atau dia tidak hamba Allah pada hati dia. Bukan pada zahir dia semata-mata ya. Zahir pun dia ambil kira. Tetapi nilai yang sebenarnya pada hati dia. Kalau hati dia beriman kepada Allah, hati dia percaya kepada Allah, hati dia yakin pada Allah, dan orang inilah yang digelar hamba Allah.
Kalau hati dia sudah tidak yakin dengan Allah, tidak percaya dengan Allah, mana mungkin dia jadi hamba kepada Allah. Dia tak akan mungkin menurut dan mentaati Allah. Yang percaya pada Allah yang akan menurut dan mentaati Allah. Baik, maka di situ nilai. Maka semua orang beriman, orang Islam. Tapi di kalangan orang beriman, kena tengok lagi tahap hati dia. Jadi, pertamanya berlaku dalam hati kita dalam menentukan kehidupan kehambaan kita kepada Allah ialah hal keadaan dalaman jiwa kita. Nama dia hal ataupun ahwal. Hati ni kan kadang-kadang yakin, kadang-kadang kurang, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak. Pagi ni macam mana? Sabar ke tak? Cakap boleh lah. Boleh lah. Tapi Alhamdulillah datang ni sabar lah ni. Kalau tak sabar, tak datang ni. Itu baru satu tahap. Banyak lagi nak kena sabar. Ni sabar datang kuliah. Lepas ni ada apa lagi? Mungkin ada lagi. Jadi, bila mana sampai kepada satu keadaan, sabar tu tetap dalam hati kita. Kalau tadi, pagi sabar, mungkin tengah hari kurang sabar sikit kan? Sebab panas ke apa? Pagi sabar. Sebab makin banyak masalah tengah hari tu kan? Masalah dengan anaknya, masalah rumah tangganya, masalah itu, masalah ini, maka makin kurang. Petang sabar balik ya? Maka ni berubah-ubah keadaan sabar ni, selalu kita duk sebut kan? Jangan, dah cukup. Saya ni dah hilang sabar ni. Sudah. Bukan kata tadi sabar je. Tak, dah hilang. Ada juga orang ni tak sabar-sabar. Jadi sabar ke tak? Jadi hal keadaan berubah ni namanya ahwal. Hal keadaan jiwa dalam. Tetapi keadaan ini bila mana Allah uji kita sampai ke satu tahap dengan amalan kita dan sebagainya, dengan wirid kita dan sebagainya, dia jadi maqam. Apa makna maqam? Ketetapan hati itu sebagai hati yang penyabar. Dan di saat kita berada pada maqam sabar itu, maka dia ada beberapa keadaan untuk menentukan kedudukan diri kita. Yang pertamanya ialah as-sabru ala muradih, sabar di atas kehendak Allah ke atas diri kita. Sebenarnya kalau kita belajar bab iradah, bab ni bab iradah. Apa makna iradah? Bab kehendak. Allah bersifat dengan iradah. Dan segala-segala yang kita lalui dalam kehidupan kita ni adalah semuanya dengan kehendak Allah. Dan tidak pernah berlaku satu benda yang berlaku dalam hidup kita, sama ada yang sebelum ini, yang sekarang ini, yang akan datang nanti pun, terkeluar daripada kehendak Allah. Ini tolong ingat ya. Kan kita sebut sebelum ni, kita lahir sebagai lelaki atau perempuan, adakah kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kita lahir sebagai anak sesiapa hari ni. Ibu kita siapa hari ni, ayah kita siapa hari ni? Kehendak Allah. Kita lahir kat mana hari ni? Kat Selangor. Selangor kat mana? Sabak Bernang, Banting, contoh, Puchong. Semua kehendak Allah. Padahal dalam negeri yang sama, Allah tentu. Dalam negeri itu pula ada kawasan-kawasan daerah-daerah. Hospital mana dulu lahir? Ke kat rumah? Rumah kampung mana? Semua tu kehendak Allah. Bukan sebab mak kita tinggal kat kampung tu, maka kita lahirlah kat kampung tu. Tak. Mak kita tinggal kat kampung tu pun, mak kita bawa kita untuk lahirkan kita kat hospital tu pun, itu pun kehendak Allah. Setiap kelipan mata kita adalah kehendak Allah. Setiap hembusan nafas kita adalah kehendak Allah. Setiap denyutan jantung kita adalah kehendak Allah. Setiap langkah yang kita berjalan adalah kehendak Allah. Hari ini kita kahwin dengan siapa? Itu kehendak Allah. Hari ini anak kita ada berapa orang? Berapa lelaki, berapa perempuan? Anak kita pula kahwin dengan anak siapa? Dia pula dapat berapa orang cucu kepada kita? Semua itu kehendak Allah. Tak ada satu pun terkeluar daripada kehendak Allah. Okey ya? Ni kena faham semua-semua ni. Termasuklah suami kita akan kahwin seorang lagi pun, itu pun kehendak Allah. Sudah. Ni tajuk apa pula ni? Betul. Sudah dah hilang kepala dah. Tak Ustaz, saya tak percaya suami saya kahwin satu lagi kehendak Allah. Itu sebab dia gatal Ustaz. Tapi masa dia kahwin dengan saya, itulah kehendak Allah. Tak adalah. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab nak bicara pasal sabar di atas kehendak Allah. Sabar sekejap. Kan kadang-kadang kita cakap kuat, tak mau. Ada orang tak mau, kita panggil dia kejap, kita bisik kat telinga dia. Sabar sekejap. Kena kat yang tu yang bahasa. Kena kat awak tak apalah. Kena kat saya. Macam mana? Apa?
Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti saya ni buat dosa ni sebab kehendak Allah. Sudah. Tapi izin Allah. Bukan izin dengan makna bahasa Melayu. Izin dengan makna Allah membenarkan segala gerak-geri perjalanan hidup kita. Contoh, ni tak apalah, dah ada soalan, kita buat satu contoh. Si A ni dia nak mencuri. Maka dia azam untuk mencuri. Malam itu dia buat persiapan semua sekali, nak keluar rumah, nak panjat rumah orang, nak rompak orang ke ataupun nak curi, nak pecah rumah. Okey, maka dia azam malam tersebut. Baik, bila mana dia azam dia nak pergi mencuri, maka dia pun keluar rumah. Dia naik motosikal dia parking kat mana motosikal dia rancangkan. Kemudian dia panjat rumah tu, dia dah tentu rumah siapa, nak panjat belah bumbung ke belah jendela, semua sekali dia panjat, dia boleh masuk. Bila mana dia boleh masuk, dia boleh ambil barang yang dia nak. Betul je, dia nak apa? Barang kemah. Dia jumpa barang kemah dengan elok. Kemudian dia bawa keluar. Kemudian dia bawa lari, naik motosikal dia bawa balik rumah, kemudian besok dia jual. Bila Allah catat dosa kepada dia? Ha? Masa dia niat? Masa dia azam nak keluar mencuri tu. Adapun dia boleh keluar rumah dia boleh naik motosikal dia boleh parking kat situ, dia boleh berjalan ke rumah orang tu, dia boleh naik. Itu Allah izin. Apa makna Allah izin? Allah izinkan gerak-geri dia tu bergerak, berjalan. Kalau Allah tak izin, Allah lumpuhkan dia masa dia nak keluar rumah. Boleh mencuri dia? Tak boleh. Sebab tu itu makna izin. Bukan izin Allah benarkan mencuri. Allah dah haramkan perbuatan mencuri. Kalau orang tu mencuri juga haram. Kalau tak sempat bertaubat, berdosa, dia tak sempat mati, tak sempat taubat, masuk neraka dia. Tapi gerak-geri dia, tingkah laku dia boleh panjat, dia boleh keluar balik, selamat pula dia, tak jatuh pula. Kita panjat rumah kita sendiri pun jatuh. Dia pergi panjat rumah orang tak jatuh. Mana Allah izin dia pergerakan dia. Tak apa, biarkan dulu yang tu. Yang nak bagi tahunya di sini ialah, saya ulang lagi sekali, setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita, suka atau duka, senang atau susah, gembira atau sedih, semuanya adalah dalam kehendak Allah. Dan Allah tidak akan pernah berkehendak kepada kita untuk mensia-siakan diri kita. Tak. Kita kena cakap, Allah ini ketentuan Allah. Aku kena sabar sekejap. Kerana Allah menentukan ini supaya aku sabar. Dahlah sabar tu dapat pahala. Apa pahala sabar? Syurga. Apa ganjaran sabar? Syurga. As-sabru sawabuhul jannah. Sabar ni berita gembiranya adalah syurga. Maka lepas ni kalau berlaku apa-apa, tolong ingat bahawa bukan ini kehendak kita. Siapa nak sakit? Siapa nak susah? Siapa nak sedih? Tapi pernah tak hidupnya dalam kesedihan? Siapa nak sakit? Tapi pernah tak hidupnya dalam kesakitan? Siapa nak kecewa? Tapi pernah tak hidupnya dalam kekecewaan? Pernah. Habis dah kita tak nak, kehendak siapa? Cakaplah pagi ni kan. Itulah. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Adakah Allah buat kita sakit untuk mensia-siakan diri kita? Tak. Adakah Allah buat kita kecewa untuk sia-siakan diri kita? Tak. Allah tak tahukah orang perempuan ni sedih? Orang perempuan ni kecewa, orang perempuan ni sakit hati, orang perempuan ni segala-galanya kehilangan disebabkan yang tadi. Yang tak nak cakap dah. Yang tadi. Allah tahu tak? Allah tahu. Adakah Allah nak seksa diri orang perempuan? Ini yang kita bincang sekarang ni. Tajuk dia maknanya akak dah faham dah. Bila mana akak dah faham, inilah Allah nak angkat peringkat kehambaan. Akhirat nanti, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau uji aku ya Allah. Hari ini aku berada pada satu kedudukan yang orang tak mampu nak tandingi kedudukan. Bila? Di akhirat. Puan-puan jangan rasa sedih lah. Dunia ni kita orang biasa kan, biasa. Orang tak kenal kita, orang tak hormat sangat kat kita, kita pun tak ada title apa-apa. Tapi kalau Allah uji kita, Allah kita sabar, kita lihat akhirat nanti orang tak mampu, orang terbeliak biji mata, apa dia ni buat ni sampai ke tahap ni, maqam dia Allah angkat. Ada seorang makcik itu kan, seorang makcik, tapi nanti saya cerita lepas ni. Makcik ceritanya lepas ni, yang kedua ni. Jadi nak ulang lagi sekali ya, supaya tersentuh dalam hati, tertanam dalam hati, bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku di dunia ni di luar daripada kehendak Allah. Maka bila mana kita faham begitu, sama ada kita seronok ke kita tak seronok ke benda-benda yang berlaku atas diri kita, kita terima atau kita tak terima, maka sabar sekejap, kerana itulah kehendak Allah ke atas kita. Payah, cakap mudah lah. Saya pun cakap mudah, tuan-tuan dan puan-puan mendengar pun mudah. Mudah apa? Mudah faham. mudah faham kan? Tapi di saat berlakunya apa yang berlaku nanti, harap-harap Allah ingatkan kita untuk bersabar. Ada waktu dia hilang. Bukan tak tahu, bukan tak faham. Ada waktu dia hilang.
Akhir sekali kita kata, kenapa aku tak sabar sekejap? Ya? Sabar sekejap. Tenang sekejap. Ya, jangan buat tanggapan-tanggapan di luar daripada apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kenapa Allah ni buat saya macam ni? Orang lain tak macam ni. Kenapa saya ni lepas satu saya dah banyak bersabar, tak tahan dah. Dah habis dah sabar saya. Tunggu dulu sekejap. Kenapa Allah nak angkat kedudukan kita? Baik, kita baca nota kaki angka yang 48 tu. Peringkat kehambaan yang pertama adalah apabila seorang hamba itu beribadah kepada Allah masih dengan membawa nafsunya. Ya. Lalu merasa terbeban dengan syariat pun betul, syariat yang dilihat sebagai zahir perintah dan larangan yang bertentangan dengan keinginan nafsunya, maka dengan demikian dia perlulah bersabar dalam mengikuti syariat yang merupakan kehendak Allah. Okey, yang tadi kita bawa secara umum, ya, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan secara umum. Secara khususnya ialah apakah kehendak Allah ke atas diri kita? Menunaikan perintah-perintah Allah melalui syariat. Maka kena sabar sekejap. Allah suruh solat, sabar sekejap lah. Bukan lama sangat pun solat 5 waktu, satu waktu 5 minit aja. Allah suruh puasa, lapar, sabar sekejap. Ya, tahanlah sekejap. Allah suruh apa? Bangun malam, mengantuk, sabarlah sekejap. Allah suruh kita ambil duit, masuk dalam tabung, kurangkan duit kita kan? Sabar sekejap. Contohnya. Apa lagi nak cakap supaya sabar? Ya, ambil Quran, ambil wuduk, baca Quran. Kadang-kadang lenguh mulut kita kan? Ya ke? Sabar sekejap. Kadang-kadang apa? Allah suruh taat pada suami kan? Sabar sekejap. Dia ada suami yang soleh, alhamdulillah mudah nak sabar. Kalau suami tak soleh, la haula wala quwata illa billah. Ya, suami yang jenis panas barang kan? Wallahu alam. Sama juga kita suami. Ya, kita alhamdulillah kita dapat suami isteri yang solehah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah, ada orang cerita. Tapi pelik kan? Saya pelik. Saya biasanya kalau suami soleh, isteri dia kurang sikit. Kurang sikit. Jangan terasa pula ya. Payah nak jumpa yang betul-betul dua-dua soleh-solehah. Kalau isteri solehah, suami memang kurang sikit. Sabar je lah. Memang ramai betul. Tak apa, sabar akak sabar sekejap. Sabar. Allah sebenarnya tahu tak kenapa? Kenapa? Allah, kalau suami tu soleh, isteri kurang sikit, sebab Allah nak masukkan suami itu dengan sabar dengan isteri ke dalam syurga. Begitu juga isteri. Kalau suami kurang, sabar sekejap. Ya. Tahan sekejap. Ya, janganlah pergi ke mahkamah file cerai, tak payahlah, sabar sekejap. Ini apa ni? Umum. Tapi saya dah tak sabar Ustaz. Silakan teruskan. Tapi kalau boleh sabar sekejap. Mungkin kerana dia kita masuk syurga. Betul ya? Syekh saya selalu cakap kat orang rumah saya, kamu kena sabar dengan suami kamu. Dengan sebab suami kamu boleh masuk syurga. Sabar sekejap, dia kata. Saya tak tahu saya buat apa. Saya rasa saya ni okey lah juga kan. Okey juga. Padahal tak okey. Tapi nak bagi tahunya begitu dah. Salah satu sabarnya, sabar menunaikan perintah syariat. Apa perintah syariat? Kalau kita suami, kita ada perintah-perintah, ya Allah, tanggungkan ke atas diri kita, tanggungjawab ke atas diri kita. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, maka Allah, itulah perintah, sabar sekejap. Kerana apa? Kerana syariat itu adalah kehendak Allah yang kita kena patuh. Baik, selesailah kat situ. Yang kedua, wa awsatuha, maqam pertengahan, naik lagi, tapi berada pada pertengahan, bukan tinggi sangat lagi. Ar-ridha bi muradih, redha dengan segala kehendak Allah. Apa makna redha? Yang tadi tahan ni kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima, tapi tahan je lah. Tapi yang ni seluruhnya terima, semuanya terima. Ya, baik ke buruk ke, susah ke senang ke, sihat ke sakit ke, okey apa-apa pun redha, terima. Ni orang ni daripada yang pertama tadi, dia dah naik makam yang kedua. Yang pertama tadi, apa balasan dia? Sabar, ini balasan dia syurga. Redha ni apa? Redha ni balasan dia adalah syurga yang paling tinggi. Itu redha. Ada seorang makcik tu, ada satu kisah ni iktibar. Nak ambil pengajaran, ambil, tak nak ambil, tak ada masalah. Ada seorang awliya ni, dalam satu kitab dia kisahkan. Dia minta doa pada Allah supaya Allah tunjukkan dia berada di mana kedudukan dia di akhirat. Dari segi logiknya, Allah kata, udu'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku akan mustajab doa kamu.
Cuma kadang-kadang kita rasakan tak logik lah nak doa macam tu kan. Tapi dah Allah suruh kita doa lah. Yang doa dalam Quran pun boleh, doa dalam hadis pun boleh, doa yang ulama-ulama baca boleh, dan doa yang kita boleh sebut sendiri. Ya, boleh tak kita cakap sendiri dalam bahasa Melayu kita? Boleh. Harus, tak ada masalah. Maka ya Allah, tunjukkanlah kepada aku ya Allah di mana kedudukan aku di akhirat. Kalau Allah izin, Allah makbul, Allah tunjuk kita mungkin satu tempat yang agak kurang baik, maka apa maksudnya? Bertaubatlah pada Allah, merayulah pada Allah, mohonlah pada Allah. Tapi kalau Allah tunjuk tempat yang baik, bersyukurlah kepada Allah, minta Allah kekalkan dalam keadaan segitu sehinggalah kita bertemu dengan Allah sebagaimana Allah tunjukkan. Ini contoh. Maka ada aulia ni dia tunjuk, dia minta, maka Allah tunjukkan dia ada satu tempat di syurga yang tertinggi. Wallahu alam. Ni kisah lah. Cuma dia duk perhati-perhati sekitar tu ada satu syurga yang sama dengan dia, seorang makcik. Maka dia bangun daripada tidur, kemudian seterusnya dia doa balik pada Allah. Dia kata, ya Allah, kau tunjukkanlah siapa makcik ni pada aku ya Allah. Kalau dia masih hidup, kau tunjukkan. Bagi petunjuk aku nak jumpa makcik ni. Apa amalan dia sampai tahap begitu tinggi? Maka diilhamkan kepada dia, diberi petunjuk, dia jumpa makcik tu. Maka diminta izin. Ya wallah alam, ni kisahnya diminta izinnya untuk apa? Untuk dia ziarah makcik ni, dan dia duduk 3 malam. Maka makcik ni bagi satu berdekatan tempat tinggal dia tu, satu ruang untuk dia duduk. Maka dia duduk perhati makcik ni. Perhati, jangan salah faham ya. Duduk tengok makcik ni apa amalan dia. Apa amalan dia. Dia selalu keluar rumah, pergi ke masjid, dia balik lewat daripada masjid, pergi awal ke. Contohnya kan ada orang ni, dia pergi awal ke masjid, dia balik lewat. Ini amalan-amalan orang tertentu kita tak tahu ni. Baik, maka orang ni, akhir sekali dia tak jumpa. Dia tak jumpa satu amalan yang istimewa pada makcik ni. Bangun malam, tak nampak. Tak nampak pelita menyala waktu pukul 3 pagi ke apa-apa. Tak nampak tanda-tanda tu. Ya. Akhir sekali dia tanya terus terang. Wahai makcik, saya nak tanya. Ya, saya ni diberi mimpi begini-begini. Wallahu a'lam katanya. Tapi saya nak tanya amalan makcik ni apa. Dia kata, aku tak ada amalan. Kamu duduk 3 hari jadi tetamu aku. Itulah amalan aku. Malam aku tidur. Ya, pagi-pagi aku buat kerja aku. Kerja apa-apa setakat makcik kan. Makcik yang pencing ke macam mana? Contohnya tak ada lah. Maknanya dia tak ada kerja apa. Ya, tak ada kerja apa. Dia tak ada kerja. Tak, makcik ni ada benda ni makcik ni. Tolong cerita pada saya. Dia kata ginilah, mungkin lah. Ya, mungkin aku ni, kalau aku tak ada duit, aku tak pernah doa dan tak pernah rasa supaya aku ada duit. Sebab di saat aku tak ada duit ni, di saat aku tak ada duit, Allah dah yang buat aku. Kan hidupkan dengan kehendak Allah. Di saat Allah berkehendak kita tak ada duit, pada waktu-waktu tertentu, bukan selalu tak ada duit, waktu tertentu, maka ini kehendak Allah dan aku tidak pernah berdoa supaya Allah datangkan aku rezeki dari itu dan ini. Aku terima je apa yang Allah tentukan. Satu lagi, kalau aku sakit, kata dia. Kalau aku sakit, aku terima je lah, kerana aku tahu sakit itu daripada Allah dan dia tahulah bila dia nak sembuhkan. Aku terima je, aku tak berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Kerana aku tahu bahawa Allah tentukan ke atas aku semuanya baik, maka maka apa? Maka aulia ni kata, inilah sebenarnya amalan dia. Tapi makcik ni kalau dah tahap ni bukan calon-calon makcik lah. Ni mungkin wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, sehingga hati dia begitu lapang dengan Allah. Ya, kita ni baru sakit kepala sekejap kan, cari apa? Cari Panadol. Kemudian tanya balik orang, awak ingat saya ada masa nak sakit kepala? Bukan mana. Oh, memang hebatlah orang ni. Tak ada masa nak sakit kepala. Padahal sakit kepala tu satu anugerah daripada Allah. Ya, terimalah dulu. Moga-moga dengan sakit kepala tu lah banyak gugurnya dosa-dosa kita kat kepala ni. Macam-macam kita fikir ni. Benda-benda yang kadang-kadang Allah larang pun kita fikir. Ni benda-benda begini, maka inilah katanya redha. Apa makna redha? Salah satu bahasa lawan kepada redha, murka. Marah. Jadi kalau nak mudah faham, apa makna redha? Tak marah. Tak rasa apa? Tak rasa kecewa, tak rasa marah, tak rasa membantah segala ketentuan Allah ke atas diri kita. Maka puan-puan akan naik satu makam lebih tinggi daripada makam orang sabar. Sabar ni, baca tak Quran? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah, dia bersama dengan orang-orang sabar. Tapi redha ni lagi tinggi pada sabar. Orang sabar tu pun Allah dah bersama dengan dia. Dia bersama dengan Allah walau di mana keadaan dia, dunia dan akhirat dia. Tapi makam yang lebih tinggi pada itu adalah redha. Jadi kita baca nota kaki di situ, peringkat kehambaan yang kedua adalah kamu redha dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah. Sama pada kehendak syariat yang berupa perintah dan larangan.
mahupun kehendak ketentuannya yang berupa kesusahan dan kesenangan. Ini kita sebut tadi lah, susah ke senang. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan, orang yang reda ni, nak tahu kita ni, saya ni dah reda ke belum Ustaz? Nak tahu kita reda tak reda, di saat kita susah dengan senang, perasaan kita sama. Oh, yang ni memang susah. Di saat sakit dengan sehat, hati kita sama. Sama tak? Sudah. Mana boleh sama Ustaz? Senang dengan sehat, perkataan pun dah lain, rasa sudah tentu lain. Sama. Apa yang samanya? Sama bahawa ianya datang dari Allah dan berserah kepada Allah dan menerima segalanya. Tapi kalau sakit kena pergi jumpa doktor, bukan kata reda tak pergi jumpa doktor, tak. Ikhtiar itu kena pergi, tapi perasaan reda tu di mana? Di hati. Dan Allah, ukuran Allah pada hati. Allah nampak dalam hati kita bahawa hati kita ni alhamdulillah, susah pun okey, tenang, lapang. Kenapa? Dia tahu susah dia tu dari Allah. Dan Allah ni, kalau Allah buat kita susah, dalam susah tu ada senang. Kan Allah dah bagi tahu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Siapa cakap? Allah cakap. Siapa Allah? Dia yang mencipta kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang mengurus seluruh kehidupan kita. Tak tenang. Kita tak percaya. Habis tak tenang tu, kita ni puan-puan tenang tak duduk dengan suami? Tenang tak? Tenang, cakaplah tenang. Tenang. Sebab dia jaga kita, dia kawal kita, dia bantu kita. Betul. Kalau nak tahu, cuba macam tak ada suami. Betul. Sama kita suami ni kan? Betul tak? Ustaz dah kahwin kan? Belum? Nampak muda lagi. Kita ni orang lelaki nampak aja macam ni, tak ada isteri, susah tahu. Betul. Jadi masa ada isteri ada suami tenang. Yang tak tenang tu wallahualam, saya tak tahu yang tu. Ya, kadang-kadang ada juga. Kenapa Allah buat kita tak tenang dengan suami dengan isteri? Sebab Allah nak kita tenang hanya dengan dia. Tapi saya nak bagi tahu bahawa ada waktu kita tenang dengan isteri, ada waktu kita dengan suami. Kenapa kita tak boleh tenang dengan Allah? Ada waktu kita keluar dengan kawan-kawan minum-minum, akhir sekali lapang dada kita. Ya, dengan kawan-kawan kadang-kadang jumpa jarang-jarang je pun. Tapi Allah sentiasa dengan kita. Kenapa tak boleh tenang dengan Allah? Seluruhnya ini disusun oleh Allah, dirancang oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Apa lagi kita nak bagi tahu? Kenapa tak boleh tenang dengan Allah? Apa makna tenang? Redha. Lapang, luas hati kita. Boleh insya-Allah ya. Dan salah satunya di atas redha, terima aja segala syariat-syariat, peraturan-peraturan hukum hakam Allah, terima. Redha dengan syariat Islam. Redha. Apa makna redha? Terima. Allah sebut tutup aurat aja pun. Kenapa yang tak boleh terima? Tak redha ke apa? Allah kata jangan minum arak, jangan minum mabuk. Rosak akal kamu. Kamu nilai kamu adalah akal. Kamu minum benda yang merosakkan kamu, rosak akal. Kenapa Allah haramkan? Sebab Allah sayang kat kita. Kenapa tak boleh terima? Tak redha. Tak puas hati. Redha ni bahasa Melayu kita mudahnya berpuas hati. Tak ada marah, tak ada bantah, tak ada rasa tak selesa. Puas hati. Pernah tak kita cakap, saya puas hati dengan awak? Tak pernah. Cakap kat suami, saya puas hati dengan you. I puas hati dengan you. Kau tak puas hati? Astagfirullahaladzim. Puan-puan, orang perempuan ni tolong ingat ya. Orang perempuan ni salah satu bahaya dia yang menyebabkan dia terjun neraka. Dia tak syukur dengan suami. Ini bahaya. Minta, ya Allah, biar aku syukur dengan suami aku, ya Allah, walaupun macam-macam mana pun dia. Banyak macam-macam kan. Kerana inilah salah satu jalan paling mudah ke syurga. Ya, saya sentuh benda-benda begitu bukan apa. Kalau kita boleh redha, boleh berpuas hati dengan A, dengan B, dengan C, kenapa tak boleh puas hati dengan Allah yang mencipta dan menghidupkan kita? Kenapa tak boleh tenang? Salah satunya tenang dengan segala syariat Allah. Allah suruh tutup aurat, kita tutup je lah dan kita tenang dengan apa yang ada hari ni. Allah suruh bangun malam, bangun je lah. Allah suruh puasa je lah. Allah suruh ibadah haji, pergilah kita. Allah suruh apa pun, Allah kata haram apa pun, tinggalkan. Kita lapang, kita redha. Yang keduanya di sini ialah dengan segala ketentuan Allah, terima je lah ya. Susah nak cakap, saya pun tak tahu bagaimana, tapi di saat saya selalu pesan pada diri saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, di saat kita berdepan dengan segala ketentuan yang baik, okeylah. Kadang-kadang yang buruk pada diri kita, minta dengan Allah supaya Allah bagi kesabaran dan Allah bagi kita redha dengan apa yang ada. Kalau harap kat diri kita sendiri memang tak mampu. Ya. Jangan cakap, insya-Allah lepas ni aku akan sabar. Dah, jangan. Insya-Allah lepas ni aku akan redha. Tak. Lepas ni
Aku harap Allah jadikan aku seorang yang penyabar. Lepas ni, apa saja yang aku lalui, aku harap Allah jadikan hati aku hati yang redha. Allah. Ni tolong ingat ni ya. Tak apa Ustaz, saya akan usaha bangun malam. Tak, jangan. Tak apa tuan, saya akan usaha untuk berpuasa. Jangan. Tak apa, saya akan doa pada Allah supaya Allah izinkan saya bangun malam. Allah. Jangan pernah menyandarkan hidup ni pada diri sendiri atau sesiapa pun. Kerana semua manusia yang ada ni, termasuk diri kita adalah lemah. Macam mana kita menyandarkan diri kepada yang lemah? Dua, kita dah lemah. Kita sandar diri kita kepada yang lemah. Maka lemah kuasa dua. Tahu ya? Itu yang tersungkur kita. Tersungkur kita. Kenapa? Kadang-kadang kita sandarkan kepada suami, kadang-kadang mungkin suami lemah. Ya, kita bersandar pada isteri-isteri itu lemah. Sandar pada anak-anak juga lemah. Sandar pada kawan-kawan juga lemah. Maka akhir sekali berapa lemah? Semua lemah. Sebab tu kita kena bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuat. Termasuk untuk diri ini menjadi seorang yang redha kepada ketentuan Allah. Ya Allah, aku tahu bahawa hidup ini adalah ketentuan-Mu, ya Allah. Daripada awal aku lahir pun atas muka dunia mengikut kehendak-Mu, ketentuan-Mu. Suatu hari nanti aku akan keluar daripada dunia pun mengikut kehendak dan ketentuan-Mu. Dan seluruh perjalanan aku di antara hidup dan mati ini, ya Allah, tolong bagi aku sabar, ya Allah. Tolong jadikan aku seorang yang redha, ya Allah. Okey, yang terakhir, maqam yang paling tinggi. Cuba ada di situ sedikit. Ia setelah kamu menyaksikan keindahan sifat-sifatnya. Baik, macam mana nak cetus rasa sabar? Saksikan dalam hati kita keindahan sifat-sifat Allah. Seperti kesempurnaan sifat ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala ni, segala yang dia tentukan ke atas kita, semuanya dengan ilmunya yang maha luas. Kita ni kadang-kadang kita nak ada sesuatu, kita sendiri pun tak tahu sesuatu tu baik untuk kita atau tidak. Sebelum tu memang nak betul-betul. Lepas nak, dapat, baru tahu. Betul tak? Kenapa? Kita hanya bersandarkan ilmu kita yang cetek. Kita tahu nak aja. Buruk baik kita tak tahu. Kita tahu nak saja. Suka ke duka kita tak tahu. Apa ramai orang nak kahwin, nak dengan ni. Mak kata janganlah, mak tahulah orang ni macam ni. Tak ada. Mak nak kahwin ke saya nak kahwin. Dengar kan? Akhir sekali kahwin, seminggu dah mengadu pada mak, saya menyesal. Itulah keadaan dia. Mak pula alhamdulillah. Kenapa? Sebab mak cakap tak nak dengar. Alhamdulillah, teruskan kehidupan, sabar ajalah. Kerana itulah takdir. Itulah keadaannya. Jadi kita kena yakin pada Allah macam mana hayati dalam hidup kita betapa indahnya Allah, sifat-sifat Allah, sifat yang maha sempurna pada ilmunya, pada kehendaknya dan pada kekuasaannya. Sama juga bahawa hidup ni tak pernah terkeluar daripada ilmu Allah. Maka daripada bersandarkan ilmu kita sendiri, baik kita bersandar pada ilmu Allah. Yang kedua, kehendak. Daripada bersandar pada kehendak sendiri, bersandarlah pada kehendak Allah. Kekuasaan, daripada kita menggunakan kekuasaan yang ada pada kita, kudrat. Ya, kadang-kadang orang yang dia ada kudrat kan, dia suka lah, tak apalah, okey, saya boleh buat. Ya ke boleh buat? Ya. Jangan kita kena sebut la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ya, macam mana you boleh buat tak? Okey tak? InsyaAllah. Ini orang faham. InsyaAllah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Ni kita belajar ni tauhid dah tahap tinggi ni. Harap-harap Allah bagi kita faham. Yang mengangkat maqam kita daripada satu kedudukan hamba yang biasa kepada hamba yang lebih tinggi di sisi Allah. Jangan risau. Perkataannya tetap hamba. Tapi hamba tu bukan semua yang sama. Nabi Muhammad SAW, dia juga hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa dia? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Abduh, hamba dia. Tapi adakah sama dengan kita? Tak. Dia adalah hamba yang paling tinggi maqam dia. Kenapa? Kerana Nabi ni adalah paling sabar dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Muhammad ni Nabi yang paling penyabar dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi lain jangan. Nabi nombor 2 sabar, Nabi Musa. Tapi itu pun dia penampar kaum dia mati seorang. dalam keadaan sabar itu pun. Jangan. Ya. Nabi senarai dia Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kan Nabi Nuh. Bawah sekali. Saya tak ingat senarai dia tu. Nabi Nuh last ya. Nabi Ibrahim sabar, sembelih anak, la haula wala quwwata illa billah. Sabar dia. Tapi Nabi Muhammad paling penyabar.
Umat dia buat apa pun, ya, Saidina Umar duduk tepi tu, tunggu masa nak pancung aja. Ya, orang kata apa kat Nabi Muhammad? Sujud pergi letak perut unta. Nabi ni cakap sepatah saja pada malaikat, pada Allah. Allah boleh ranapkan semua sekali. Tapi tak. Nabi adalah insan, Nabi dan Rasul yang paling mencintai umat. Umat dia buat apa pun dia tak pernah untuk mengambil tindakan apa-apa. Dia tengok dia pergi ke Taif. Luka kepala, luka berdarah kaki, berhenti di satu itu. Malaikat datang. Malaikat yang datang tu yang jaga bukit. Dia kata, wahai Nabi, aku ni malaikat yang jaga bukit. Bagaimana pandangan kamu aku angkat Akhsyabain, 2 buah bukit yang besar kat Mekah tu, aku hempak atas kepala penduduk Taif. Kalau kita kan, macam mana? Kalau kita lah, apa pandangan puan? Saya angkat 2 bukit ni, kita hempak penduduk kampung tu. Okey lah juga. Tapi Nabi kata tak. Nabi kata tak. Itulah. Ni shawl dia ni pernah ditarik, berbekas kat sini, merah ni. Ya. Tapi dia, itu Rasulullah, penyabar. Kemudian redha. Ya, anak meninggal satu demi satu meninggal. 3 seorang saja perempuan. Itu pun kahwin dengan sahabat antara yang paling miskin. Itu ya. Anak yang paling Nabi cinta, Nabi sayang. Yang lain bukan tak cinta, tak sayang, tapi dah meninggal. Tinggal seorang ni aja. Itulah kecintaan baginda Nabi. Nabi pilih menantu paling miskin. Macam mana? Kita nak pilih menantu macam mana? Tak adalah, sabar ajalah. Allah. Ya, kembali kepada kekuasaan Allah. Jangan pernah menyadarkan pada diri kita. Wa akhiruha, ini yang makam yang paling tinggi. Wa akhiruha, makam yang terakhir, antakunu, kamu jadi bimuradihi, dengan kehendaknya. Apa makna kamu jadi dengan kehendaknya? Kamu hidup seluruhnya ini ikut segala kehendak Allah. Tak pernah cakap sepatah pun. Kita nak cakap apa ya? Apa saja berlaku kat atas kita ni, dia tak cakap apa. Pagi ni semalam tidur sihat-sihat, pagi ni bangun sakit kepala, dia tak cakap apa. Dia tak kata sakit kepala pula dah. Tak. Dia keluar rumah tengok selipar dia tak ada. Dia nak pergi jumpa orang, dah janji pukul 10, pergi orang tu tak sampai-sampai, dia tak cakap apa. Tak dapat bila nak sampai ni, pukul 10 tak sampai lagi ni. Ni dah pukul 10:05 minit. Mudah telefon. Ni kat mana ni? Janji dia tak cakap apa. Ustaz kat mana? Saya alhamdulillah lah setakat ni kan. Saya kuliah saya setakat ni jaranglah orang bertelefon tanya ustaz kat mana. Saya pastikan sampai. InsyaAllah pastikan sampai. Allah. Orang ni macam ni. Sebab tu orang yang tahap ni adalah wali Allah. Kalau dia cakap sepatah, habis kita. Sebab dia cakap tu pun dengan kehendak Allah. Ni. Apa saja berlaku kat atas dia tak pernah cakap apa-apa. Kerana apa? Kerana dia sudah berinteraksi langsung dengan Allah. Bukan lagi dengan diri dia, bukan lagi dengan kiri dan kanan dia, bukan lagi dengan apa pun. Dia terus saja hidup dia. Okey ya? Dia pergi, kita nak cakap apa, tak tahu nak contoh macam mana ya. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Apa saja dalam hidup dia tak pernah bersuara apa-apa pun. Kerana dia tahu segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Contohlah dia baru beli motor, bangun pagi esok tak ada, dia pun tak cakap apa. Dia tak kata ke mana pula motor ni. Kerana apa? Orang ni dia bercakap, dia mendengar, dia melihat semuanya dengan kehendak Allah. Sampai satu tahap, sebab tu kalau kita kata buat apa-apa kat dia, orang ni jangan. Sebab tu orang yang diam ni jangan. Kita buat apa pun dia diam, kita kata apa pun dia diam, jangan. Kalau dia cakap sepatah, Allah makbul, habis kita. Ni orang ni lah. Jadi kemuncak, kita baca nota kaki yang ke-50. Kemuncak kehambaan ialah apabila kamu menyaksikan sepenuhnya hakikat keesaan Allah. Kerana kita tahu ya, hakikat seluruhnya ini adalah dari Allah kembali kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Esa. Maka seluruh ini tidak ada dari yang selain daripada Allah. Macam saya ulang lagi sekali. Setiap mata kita berkelip ni. Berapa ratus kali, berapa ribu kali satu hari, satu malam, dan berapa lama dah kita berkelip, tak ada satu pun bukan kehendak Allah. Jantung kita lagi awal berdenyut. Mata ni baru ya berkelip kan. Lahir tu berkelip lah.
Tak lagi. Umur berapa baru berkelip? 2 minggu. Tak kira. Bukan tak kira, tak pernah ambil kira. Ni. Jantung lagi awal. Jantung umur berapa? 4 bulan dalam kandungan. Dah berdenyut dah. Sampai sekarang ni tak ada satu pun tidak termasuk dalam kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Semua dalam perhitungan Allah. Maka semuanya ini kembali kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Allah yang Esa. Maka itu dia yang dikatakan kemuncak kehambaan kita kepada Allah ialah apabila kamu menyaksikan. Apa makna menyaksi? Saya nak ulang lagi sekali. Hati-hati. Hati kita sentiasa menyaksi. Apa makna menyaksi? Merasai. Dan tidak ada rasa selain daripada apa ini sahaja. Merasai sepenuhnya hakikat keesaan Allah dalam kewujudan. Seluruh yang wujud ini, makhluk-makhluk yang ada ni, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan tidak pernah wujud satu helai rambut pun, tidak pernah wujud satu apa? Satu helai rumput pun, satu debu yang bertembangan pun, satu apa? Satu zarah pun. Semuanya dari Dia dan kembali kepada Dia. Tidak ada berlaku dari selain Dia. Maka orang ini begitu tinggi sekali tahap dia, maka segala yang bergerak, la tataharrak zarrah, tidak akan bergerak satu zarrah, satu debu pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka kalau kita letak selipar kita, tiba-tiba tak ada, itu dengan izin Allah. Jangan tanya ke mana dia pergi. Hilang kat mana pula dah. Jangan tanya. Cari je lah. Kalau nak cari. Kalau tak nak cari, pergi beli lain. Dia tenang. Orang ni tenang. Orang ni dia tenang. Ingat tak seorang sahabiah? Seorang sahabiah. Sahabat perempuan. Sahabat ni, sahabiah seorang sahabat perempuan. Kan anak dia demam panas tu, sakit tu. Kan dia suruh suami dia keluar rumah. Pergi keluar rumah. Kemudian anak dia meninggal. Dia pun, suami dia balik. Keluar rumah tu suruh pergi kerja, cari-cari rezeki. Suami dia balik. Bila mana suami dia balik, suami dia tanya macam mana dah keadaan anak. Dia kata, alhamdulillah anak dah tenang. Tenanglah sebab meninggal. Tadi duk merengek, menangis, sakit, gitu-gitu. Dia kata anak dah tenang. Dan dia pula apa? Dia pula mandi, bersihkan badan dia, buat persiapan elok-elok. Maka dia bersama dengan suami dia. Boleh lagi dia melayan suami dia. Kehendak suami dia melayan. Ya? Kemudian barulah dia cerita kepada suami dia. Dia tanya soalan. Apa pandangan abang kalau kita pinjam barang orang? Abang dia kata, kemudian orang tu nak ambil balik. Okey, bagi je lah. Dia pun cakap, anak kita dah meninggal. Sebab dia kepunyaan Allah. Allah bagi kat kita dan Allah nak ambil balik. Ini orang apa ni? Orang perempuan ni, bukan orang lelaki ni. Kalau orang lelaki, okey jugalah. Mungkin ada sedikit kekuatan lah berdepan. Dia orang perempuan. Orang perempuan ni, segala-gala dalam hidup dia adalah anak dia. Tak payah cerita lah. Saya pun cerita saja. Perempuan lagi faham lah dalam tajuk ni. Ya? Betul ya? Anak adalah segala-gala. Suami second. Betul. Anak tak boleh cari lain. Suami boleh. Betul. Betul ke tuan dia? Minta maaf kalau silap ya. Tapi betul. Kita pun boleh cari juga. Okeylah, saudara tu tambah-tambah sikit lah tuan-tuan. Biasalah, dia tak boleh lah serius sangat. Dia baru win-win. Tak adalah nak beritahu je macam tu lah. Tapi seorang la haula wala quwwata illa billah, mana dia melihat apa yang berlaku dalam hidup dia itu? Allah, dia menyaksikan Allah. Maka tenang dia. Jadi kita teruskan di sini. Kemuncak kehambaan ialah apabila kamu menyaksikan sepenuhnya hakikat keesaan dalam kewujudan yang disebut sebagai maqam fana. Inilah maqam fana. Maqam sampai satu kedudukan jiwa dan hatinya lenyap dalam keesaan Allah. Bahawa seluruh ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan segala adalah ketentuan Allah dan kehendak Allah. Tapi nak sampai ke tahap ni, dia ada dua benda. Pertama, dia panggil jazbah. Jazbah ni, dia Allah tarik langsung jiwa kita, kerohanian kita untuk sampai ke maqam ini. Sama juga maqam sabar, maqam redha tu pun bukan mudah. Ya, Allah campak dalam hati kita sebuah kesabaran, baru kita mampu berada di sini. Macam saya cakap tadilah, kalau kita sendiri nak sabar, tak, kita lemah. Sabar ni menahan sesuatu yang berat. Mana mungkin kita mampu menahan sesuatu yang berat sedangkan kita tu lemah.
Apatah lagi redha nak terima seluruhnya. Sabar ni tahan dulu, tahan. Redha, terima segala-galanya. Lagi berat, lagi susah. Maka Allah. Yang ketiga, seluruhnya ini serah kepada Allah. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa merasai apa-apa. Ini lagi berat. Maka ada dua cara. Pertama, Allah tarik kita berada pada maqam ni. Ataupun cara yang kedua, mesti melalui bimbingan para murabbi mursyid. Tak boleh lagi. Jalan lain tak ada. Jalan ketiga tak ada. Mesti dibimbing oleh seorang murabbi yang mursyid. Yang mana mereka telah mencapai maqam ini kerana telah ditarbiyah, dididik, dibimbing kerohanian mereka dengan ibadah, dengan zikir, dengan manhaj segala-galanya untuk sampai kepada tahap ini. Kalau tidak, tak boleh dengan cara. Belajar macam ni pun tak boleh. Boleh faham? Boleh faham. Nak sampai ke situ, itu kena jalan praktikal. Apa jalan praktikal dia? Dia panggil torik. Kaedah praktikal. Yang kita bahas ni sekadar syariat teori. Teori-teori yang boleh kita faham. Alhamdulillah faham. Macam mana nak bawa diri? Tak mampu kita berjalan bersendirian. Kecuali dengan bimbingan seorang murabbi yang mursyid. Murabbi mursyid ni seorang yang telah diiktiraf keahlian tarbiyah kerohaniannya oleh guru mursyidnya, yang mana dia sendiri pun mengalami proses yang sama. Guru mursyid tadi pun, bagaimana dia jadi mursyid? Dia telah ditarbiyah oleh seorang mursyid sebelumnya, sampailah kepada baginda junjungan baginda Nabi SAW. Yang ni boleh memakan masa kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dia bukan satu hari, bukan seminggu, bukan 4 tahun, tak. Tapi kalau orang yang jujur, sebab tu ada satu kaedah lagi, dia panggil sidik. Jujur. Allah ni, dia nak satu benda yang paling berharga dalam hati kita ialah jujur dengan dia. Betul ke kita nak? Dan tak boleh kita bohong. Allah tahu. Allah Maha tahu. Allah boleh nampak dalam hati kita masing-masing, betul ke kita nak? Allah ni kalau dia nampak dalam hati kita nak, memang Allah akan segerakan, Allah boleh bagi bila-bila masa. Sebab Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha berkemampuan segala-galanya. Itulah di antaranya. Baik, akhirnya jadi maqam fana ya, maqam fana. Apa makna fana? Lenyap seluruhnya rasa diri kita. Yang kita merasai hanyalah Allah. Rasa keesaannya, rasa kewujudannya, rasa keagungannya, rasa kebesarannya, rasa kekuasaannya, yang seluruh diri kita tidak rasa. Sebab tu bila mana kita berjalan dengan rasa kewujudan Tuhan, bukan diri kita. Maka Tuhan yang mana? Yang berkuasa. Maka segala berlaku ni dengan kuasa Allah. Tuhan yang mana? Yang bersifat kehendak. Dan segala yang berlaku ni dengan kehendak Allah. Maka ikut saja, ikut. Dia sebenarnya kalau kita nak mudah dalam hidup ni, ikut je. Macam mana? Ikut je lah. Allah mendatangkan sakit pada kita. Okey, terima. Lalui sakit tu. Dan nikmati sakit tu. Ya ke? Nikmati sakit. Kan Sayyidina Uwais Qarni tu kan. Ulang lagi sekali. Kisah dia. Dia pergi Mekah bawa mak dia. Pergi Mekah ni biasanya paling pendek berapa lama? 40 hari lah kan. Zaman dulu bukan zaman sekarang. Bukan package apa nama dia tu yang mahal tu. Bukan yang tu. Yang zaman kapal laut tu. Tapi sebelum tu lagi. Lama. Balik-balik mak dia tanya, wahai Uwais, kamu doa apa untuk kamu? Banyak tak doa kat Mekah? Banyak mak. Itu tempat yang berkat, tempat yang makbul. Banyak. Berapa banyak? Banyak. Apa yang kamu doa untuk kamu? Tak ada mak. Doa semua yang banyak-banyak tu semua saya doa untuk mak. Oh, ini kan dapat anak lelaki macam ni seorang, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tak ada anak lelaki, cucu yang ada tu doa lah biar ada seorang. Dia ingat kat nenek dia selama-lamanya. Sampai akhir hayat dia, doa tiap-tiap hari untuk nenek dia. Saya doa banyak mak, tapi satu doa pun tak ada untuk saya. Semua doa untuk mak. La haula wala quwwata illa billah. Ni wali. Baik. Kenapa kamu tak doa supaya Allah sembuhkan penyakit kamu? Penyakit sopak tu. Akhir sekali dia kata dia tak nak doa, dia suka dengan penyakit ni. Kerana dia tahu siapa yang bagi penyakit, kekasih dia. Allah tu ada kekasih kita. Di saat kekasih memberi sesuatu, takkan tak suka, takkan tak seronok. Kekasih bagi ni. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita bercinta dan berkasih, kita harap yang baik-baik aja daripada kekasih kita. Ini yang masalah kita. Kita tak faham kekasih kita tu pun ada benda yang buruk dia juga. Maka terimalah buruk dia. You kan kasih kat dia. Macam kita macam berkahwin lah kan. Isteri ada buruk ada baik, suami ada buruk ada baik. Kan dulu kan terimalah. Kan kasih.
Kalau kita ingin menerima yang baik-baik saja, sedangkan kita tak tahu hakikat diri kita ni kan ada baik ada buruk. Faham tak siapa kita? Tahu tak siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Makhluk. Makhluk bernama manusia ni ada waktunya dia baik, ada waktunya dia tak baik. Ada waktunya dia sempurna, ada waktunya tidak. Ada waktunya, macam-macam lah waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup, kita tak cerita semua lah. Jadi kita kalau kita faham, suami kita pun begitu, isteri kita pun begitu, anak kita pun begitu, keluarga kita pun begitu. Jangan kita hanya menanti sesuatu yang baik daripada dia. Yang buruk kita tak nak. Yang baik kita tak puji-puji, yang buruk kita marah-marah. Biasa kan? Kalau yang buat jahat, buat bukan jahat sangatlah. Buat salah sikit, kita marah. Dia buat baik tak pernah puji pun. Okey, contoh makanan. Kalau masin sikit, masin lah. Kalau tawar lah. Masa dia okey, tak masin, tak tawar, ada cakap apa-apa? Tak cakap juga. Inilah masalah kita sebenarnya. Betul ya? Masalah siapa sebenarnya? Masalah kita diri sendiri. Bukan masalah suami, bukan masalah isteri. Suami, dia yang bermasalah pada diri dia. Isteri dia bermasalah. Ni saya ada tulis sikit. Ada orang duk marah, ada orang hantar video, duk marah-marah kat budak-budak kat masjid. Sebab apa dia tak boleh solat? Sebab hati dia kata terganggu khusyuk dia. Bukan masalah budak-budak yang menyebabkan dia tak khusyuk. Hati dia betul memang tak khusyuk dengan Allah. Dia masalah dengan Allah, bukan masalah budak tu. Samalah kita. Bisinglah budak ni nak solat pun tak boleh. Apa masalah kita dengan solat dengan dia? Dia punya masalah budak-budak kan. Kita dulu lebih teruk pada dia. Tahu tak lebih teruk pada dia? Dia umur 2 tahun, 3 tahun dah sampai masjid tau. Kita umur 15 belum sampai masjid. Budak-budak tu kecil-kecil dah ada kat masjid. Kita dulu umur berapa datang masjid? Dia lagi bagus pada kita lah. Dah lah dia lagi bagus pada kita dari sudut mana? Dosa dia tak banyak. Kita dah banyak dosa. Ni duk marah-marah kat budak-budak. Ada seorang tu bawa keluar budak, pergi letak kat luar. Sebab dia tak boleh nak solat. Apa masalah you ni? Masalah hati you dengan Allah tu tak betul. Sampai sekarang tua-tua pun tak khusyuk. Lepas tu nak marah kat budak-budak. Bukan perempuan tu, you tu. Takat tu dulu lah, nanti dia marah kat saya pula. Kita sebenarnya kita. Masalah sebenarnya pada diri kita. Jangan cari salah orang. Kita yang salah. Jangan bila mana kita berlaku sesuatu, dia ni lah. Tak, kita. Kita yang paling bermasalah. Masalah kita dengan siapa? Dengan Tuhan pencipta kita. Kita gagal menjadi hamba yang baik. Kita gagal dalam menjadi hamba yang segala-galanya Allah. Sebab tu kalau kita hidup dengan kehendak Allah, kita akan rasa bahagia. Macam mana cara paling mudah nak bahagia? Ikut saja apa yang Allah tentukan. Kita akan bahagia. Jangan nampak orang, nampak Allah. Kadang-kadang kita duduk sibuk dengan orang buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Yalah, memang perangai dia macam tu. Betul kan? Kalau kita nak ikut perangai dia, tak ada, habislah kita. Memang perangai dia macam tu. Contohlah, kadang-kadang, kenapa dia ni cakap begini ya? Memang mulut dia macam tu. Contohnya. Habis kita nak macam mana? Nak jadi mulut macam dia juga? Dibagi kat dia je lah. Dah memang mulut dia macam tu. Mulut apa? Mulut murai. Memang mulut dia macam tu. Mulut murai. Yang dahsyat lagi, mulut longkang. Memang mulut dia macam tu. Jadi nak buat macam mana? Apa yang kalah dia? Ya kita sibuk sangat nak terasa dengan dia tu buat apa? Yalah. Kadang-kadang terhibur juga dengan orang macam tu kan. Tak ada dia, sunyi pula. Betul. Ada kita kawan-kawan yang banyak cakap kan. Dia je bercakap. Kita nak bercakap pun tak sempat. Jumpa je dia mula bercakap. Tak berhenti-henti. Kita nak bercakap pun tak sempat. Tapi bila mana dia tak ada, sunyi pula dah. Mana kawan tu? Okey jugalah Allah cipta dia. Tapi kita duk jangan sibuk dengan dia. Kita kena sibuk dengan Allah. Gitulah. Alhamdulillah. Bagus dah tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Ada sikit lagi ni. Masa 5. Ia adalah peringkat kehambaan tanpa melihat kewujudan diri. Apa makna maqam fana? Ialah satu peringkat kehambaan tanpa melihat kewujudan diri sendiri. Ia tanpa lagi merasai diri sendiri sebagai wujud yang bebas dan terasing, tetapi melihat betapa diri sendiri menunjukkan kepada kewujudan, keesaan dan keagungan Allah. Diri kita ni bukti, petunjuk yang kembali kepada wujudnya Allah. Kekuasaan Allah, keagungan Allah, segala-galanya kembali kepada Allah. Jadi di saat diri ini sebagai petunjuk kepada Allah, nak lihat diri ke nak lihat Allah? Kita jalan satu perjalanan, ada satu petunjuk. Petunjuk tu tunjuk jalan ke mana yang kita nak pergi. Nak sibuk dengan petunjuk ke nak sibuk dengan jalan yang nak pergi?
Kau nak sibuk dengan petunjuk. Berhenti parking kat situ tengok petunjuk cantik. Petunjuk. Jalan je lah. Jadi kita ni petunjuk, bukan tujuan. Diri ni petunjuk tau, bukan tujuan. Apa tujuan kita? Allah. Maka jangan pandang petunjuk ini, pandanglah Allah. Kerana diri ini petunjuk kepada Allah. Petunjuk kepada Allah yang mana? Yang Esa, yang maha wujud, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha segala-galanya yang kita belajar tu. Boleh insyaAllah ya? Ada soalan tak ni? Kalau ada. Ayat silakan. Yang pertama tadi sahabat masih membawa nafsu. Ha. Yang kedua tu redha tu dah tak ada bawa nafsu. Yang kedua redha kan? Ya. Dah tak ada bawa nafsu. Tak ada. Dia makam pertama tu adalah sabar. Sabar ni ialah mesti berkait dengan nafsu. Sabar yang paling besar ialah sabar menahan nafsu. Nafsu ni dia tak sabar. Kalau dia nak makan, dia makan apa? Tahan nafsu tu. Ya. Makan boleh, tapi makanan yang halal. Nak apa lagi? Nak buat apa-apa, buat je lah. Tapi buat benda yang jangan membawa kepada dosa. Tapi nafsu dia tak kira. Sebab tu dia kaitkan sabar. Kerana apa? Kerana ada orang ni beribadah pun kadang-kadang dengan nafsu. Ada orang beribadah dengan nafsu. Apa? Riak, nak tunjuk kat orang. Nak berbangga-bangga selepas daripada itu. Tu kena ingat. Sebab tu sabar ni dia masih kaitkan dengan nafsu tu. Tapi kalau dah redha, maknanya dia sudah bebas daripada nafsu. Ya, kerana dia menerima seluruhnya. Nafsu tak akan mungkin menerima seluruhnya. Tapi redha ni maknanya nafsu dia telah sampai kepada tahap nafsu radiyah. Ataupun nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Sehingga dia boleh meredha dengan segala-galanya dengan tenang. Sebab tu nafsu kena belajar juga. Atau cara mudahnya kena didik, kena minta doa dengan Allah. Ya Allah, kau jadikan nafsu aku ya Allah. Ya, nafsu yang mutmainnah. Ini nafsu paling bawah. Bawah ni tak ada dah. Lawamah, apa lagi? Mulhimah, lawamah, ammarah. Kata ulama, siapa yang ada makam nafsu yang 3 bawah ni, tak ada ruang dia dalam syurga. Siapa masih berada dalam nafsu dia, ammarah, bisu, selalu duk suruh buat benda jahat, selalu buat semua. Dan dia pun ikut pula nafsu dia. Nafsu yang kedua, lawamah. Dia buat benda jahat, tapi dia mencela diri dia. Tapi buat lagi, dia cela pula. Kenapa aku ni mengumpat ya? Besok mengumpat lagi. Kenapa aku ni suka mengata orang? Besok mengata lagi. Kenapa aku ni suka fitnah orang? 2-3 hari fitnah lagi. Ini maknanya dia duk lawamah, duk bertengkar dengan nafsu sendiri. Tapi masa dia insaf, okey lah, dia taubat. Kalau dia tak insaf, dia buat lagi. Masa kalau dia mati, masa dia buat lagi, itu bahaya. Satu lagi nafsu mulhamah ataupun mulhimah boleh baca. Dia sentiasa ilhamkan benda-benda baik pada diri dia. Tapi ada juga ilham yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan kepada mereka benda-benda yang buruk dan kadang-kadang benda-benda yang membawa kepada takwa. Maka dia masih lagi terumbang-ambing. Yang kita naknya ialah nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah tenang. Tenang dengan siapa? Tenang dengan segala-galanya adalah Allah. Dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan syariatnya, dengan segala-galanya. Sebab tu disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab tu dia katakan nafsu ni lah, yang tahap yang keempat ni lah, yang akan membawa seseorang ke syurga. Kita ni macam mana kita ni? Dan nafsu ni nak tenang macam mana? Zikir. Kena ada zikir. Zikir itu pula ada umum, ada khusus. Kalau boleh kita ada zikir yang khusus. Ya, zikir khusus dengan guru-guru kita yang ada sanad, ada sandaran-sandaran zikir tersebut. Zikir ada 2 pula. Satu zikir umum. Zikir umum ni saya ulang lagi sekali. Zikir yang kita baca dapat pahala. Dapat ganjaran, tak dinafikan. Banyak ganjaran dan pahala. Tapi ada satu lagi zikir yang dia membimbing kerohanian kita. Kalau takut, dia makin bertambah takut. Kalau sabar, dia makin bertambah sabar. Kalau khusyuk, dia makin bertambah khusyuk. Ikhlas, dia makin bertambah ikhlas. Kita nak zikir yang kedua tu. Zikir-zikir tu. Lepas tu kalau boleh mungkin masa akan datang nanti, kita baca dulu zikir 10 minit. Baru kita mengaji. 15 minit. Gitulah. Tapi kita kena ada satu jenis zikir lah, zikir khusus. Boleh saya ijazahkan zikir-zikir khusus untuk kita baca. Kemudian zikir inilah yang lama kelamaan dia merubah kerohanian kita. Tapi masa kita 1 jam kan? Tambah 15 minit. Boleh 15 minit.
Ha. Dia taklah sampai 15 minit. Kalau kita dah selalu duduk baca dan car, sekejap aja. Ha. Nanti saya bagi PDF pada pada Kak Sarwan ni, atau dia masukkan dalam grup. Bila mana kita nak baca, buka aje. Daripada photostat tu sekarang hilang. Dia letak selalu hilang ya. Telefon insya-Allah. Kecuali telefon tu hilang. Tak adalah. Tu nantilah akan datang nanti. Jadi kita kena buat macam tu. Sebab ni teori ni. Teori ni faham. Untuk apa? Kadang-kadang faham dengan akal. Cuma perbahasan kita letak sedikit perbahasan hati. Faham dengan hati, dengan rasa. Tapi hati dengan rasa ni kadang-kadang dia berubah. Kecuali kena ada zikir yang menetapkan dia. Okeylah, setakat tu dah. Ada soalan lain ke kalau ada? InsyaAllah ke depan nanti kita masuk pada fasal yang ke-10. Ada soalan? Okey, kalau tak ada, setakat tu dahululah insya-Allah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.